Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Baikam Studio. So, first thing sekali lah aku nak ucapkan good luck kepada skuad Harimau Malaya yang akan menghadapi 3 perlawanan persahabatan pada bulan ini. Semoga 25 pemain yang dipanggil pada kali ini dapat buat yang terbaik. Bermain bersungguh-sungguh untuk mendapat satu result yang cukup positif. So, topik yang aku nak sembang pada kali ini adalah mengenai 5 pemain yang wajiblah buktikan sesuatu untuk skuad negara. Jadi, apa yang pemain-pemain ni kena buktikan? So, korang tengok je lah video ni sampai habis, okay? So, first player adalah Zafri Yahya. Jadi, Zafri ni adalah antara muka barulah yang pertama kali dipanggil menyertai kem latihan skuad negara. Pada asalnya beliau diletakkan dalam senarai menunggu, tetapi telah dipanggil untuk menggantikan tempat Darren Lock yang terpaksa digugurkan akibat positif COVID-19. So betul lah apa yang orang cakap, kalau dah rezeki tak ke mana. Jadi pada musim ini Zafri adalah antara pemain yang cukup perform bersama dengan pasukan KL City. Beliau juga turut berjaya untuk menjaringkan gol dalam perlawanan final Piala Malaysia yang membolehkan KL City muncul sebagai juara. Dalam perlawanan itu juga beliau turut dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Dan untuk musim ini dia sudah berjaya untuk menjaringkan 2 gol dalam saingan Liga Super. Jadi aku boleh cakap yang Zafri ketika ini sedang berada dalam prestasi terbaik. So aku harap prestasi yang cemerlang bersama KL City ini dapat dibawalah bersama ke skuad kebangsaan. Tak dinafikan persaingan posisi sayap skuad kebangsaan ketika ini cukup sengit lah. Tapi bila coach dah bagi peluang untuk bermain, mainlah sungguh-sungguh, mainlah betul-betul. Jadi aku tak nak panggilan kali ini menjadi panggilan yang pertama dan juga panggilan yang terakhir buat Zafri Yahya. Next, pemain yang kedua adalah Liridon Krasniki. Bagi aku panggilan ke skuad kebangsaan kali ini umpama peluang kedua lah buat Mak Don, okay, untuk dia buktikan sesuatu bersama dengan skuad kebangsaan. Kalau kita tengoklah aksi Mak Don bersama dengan skuad kebangsaan sebelum ni, memang bagi aku cukup mengecewakan lah. Kalau aku nak bagi rating lah, aku boleh bagi 4/10 je. Tak padan lah dengan status pemain naturalisasi kan. Sampai ramai yang cakap tak berbaloi lah bagi IC biru dekat Mak Don ni. Tak menyumbang apa-apa yang positif pun untuk skuad negara. Main merapu, melambatkan tempo game, passing pun tak kena, macam-macam lah. Komen-komen yang aku baca negatif yang ditujukan kepada Mak Don ni. Padahal dulu time main dengan Kedah dulu, bukan main padu lagi kan si Mak Don ni kan. Kalau dia dapat balik prestasi dia time main dengan Kedah dulu kan, aku rasa memang boleh jadi satu aset yang cukup penting lah untuk skuad negara. Dan untuk musim 21-22, Mak Don diiktiraf sebagai Raja Gelecik dekat Liga Super India dengan kadar kejayaan sebanyak 83%. Tak ada pemain lain yang berjaya menghasilkan purata kejayaan menggelecek seperti mana yang dilakukan oleh Mak Don pada musim ini di Liga Super India. Kat sini kita boleh nampak lah yang Mak Don ni dah slow-slow nak dapatkan balik prestasi terbaik dia. Aku harap pada kali ini dia mampulah untuk tampilkan satu persembahan yang terbaik bersama dengan Harimau Malaya. Next, pemain yang ketiga adalah Muhammadul Sumareh, pemain naturalisasi yang juga mendapat perhatian aku pada kali ini. Jadi antara 3 pemain natu dalam skuad kebangsaan yang paling perform bagi aku adalah Sumareh ni lah. Kalau kita throwback balik kan, pada tahun 2019 kan, tahun di mana Sumareh paling on form ketika bersama dengan skuad kebangsaan. Waktu tu memang ramai yang berpuas hati dengan prestasi Sumareh ni. Memang tak sia-sialah jadi pemain naturalisasi yang pertama untuk skuad negara. Time tu dia berjaya untuk skor dalam perlawanan menentang Indonesia dan juga Thailand. Akan tetapi selepas hampir setahun lebih Malaysia tak dapat nak main di pentas antarabangsa, benda ni sedikit sebanyaklah juga bagi efek dekat pemain-pemain Malaysia. Sebab tu kita nampaklah tahun lepas ramai pemain-pemain Malaysia yang bergelut nak dapatkan balik DNA Malaysia 2019 tu, termasuklah si Sumareh ni. Dan bila dia join the JDT musim lepas, main pun jarang-jarang. Benda ni sedikit sebanyaklah juga bagi efek dekat prestasi Sumareh ni. So aku harap Sumareh dapat cari balik dia punya prestasi macam tahun 2019 dulu. Serius aku cakap, aku memang rindu Sumareh yang dulu kan. Laju, lincah, tajam depan gol. So next, pemain yang keempat adalah Dominic Tan. So aku nampak yang Dominic ni ada potensi untuk menjadi pengganti kepada Aidil Zafwan. Sebab kita tahulah yang Aidil ni pun makin lama makin berusia. Main pun dah jarang-jarang dekat JDT tu.
So kita pun dah kena suluh-suluh lah cari pengganti kepada Aidil ni kan. So buat masa ini, antara calon yang paling sesuai bagi aku untuk ganti tempat Aidil ni adalah Dominic Tan. Apa yang aku suka pasal Dominic ni adalah dia ada fizikal yang mantap sebagai seorang defender. Tinggi pun okey, badan pun tegap. Cuma ada beberapa kelemahan lah dari aspek bertahan yang dikena perbaiki lagi. So paling ketara kita boleh tengok adalah pada waktu AFF Suzuki lepas, di mana Dominic dikritik oleh peminat-peminat Malaysia selepas dia banyak melakukan mistake dalam perlawanan menentang Vietnam. Kita boleh nampak lah yang dia cukup struggle dalam perlawanan ni. Sebab tu nak tak nak dia kena perbaiki balik lah kelemahan dia ni kan. Rugilah kan, seorang pemain dah cukup masak dekat pentas antarabangsa, tapi bila main still lagi gugup. Duk ulang balik je buat mistake yang sama. So pada kali ini ada coach baru, so aku harap lah yang Dominic Tan kalau dapat peluang untuk main, mainlah betul-betul, okay? So pastikan kita tak terasa dengan ketiadaan Aidil ni kan. Sampai bila lah kita nak harapkan Aidil ni kan. Jadi dah tiba masanya lah ada seorang pemain yang boleh step up untuk ganti tempat Aidil. So lastly, pemain yang kelima adalah Luqman Hakim. So pemain muda yang sememangnya sentiasa diberi harapan cukup tinggi oleh peminat-peminat bola sepak negara. Ramai yang ingin melihat Luqman ni mampu berkembang menjadi pemain yang cukup hebat dalam dunia bola sepak. Tapi apa yang paling penting, kita kena bagilah peluang dekat Luqman ni kan. Bagi dia develop dulu slow-slow. Jangan pula kita bagi pressure yang tinggi lah dekat si Luqman ni. Ingat, Luqman ni baru je umur 20 tahun. Panjang lagi perjalanan kerjaya dia. So mungkin ada yang tak puas hati dengan prestasi Luqman ni sebab dia masih lagi gagal untuk menjaringkan gol bersama dengan skuad senior. Effort tu ada, cuma penyudah je lah agak sedikit tumpul kan. Pada kali ni kita cuma ada dua orang je striker, iaitu Luqman dengan Syafiq Ahmad. Idola kita iaitu Zulhilmi di Paula pula tak ada lah pada kali ni kan. So dua pemain ini kena ambil lah tanggungjawab untuk menjaringkan gol. So aku harap pada kali ini Luqman akan berjaya untuk menjaringkan gol yang pertama bersama dengan skuad Harimau Malaya. So kalau dia berjaya untuk skor at least satu gol, sikit sebanyaklah benda ini akan menyuntik satu semangat baru dalam diri Luqman. So aku harap coach Kim Panggon tahu kaedah atau taktikal yang sesuai, yang kena dengan corak permainan Luqman ni. Jadi itulah dia 5 pemain yang aku rasalah wajib gunakan peluang kali ini untuk buktikan yang mereka ni mampu beraksi cemerlang di pentas antarabangsa. So kalau ikutkan kan, sebenarnya ada lagi lah beberapa nama yang aku nak sebut, tapi better kita fokus pada 5 pemain ni je. Okay, so korang semua setuju ke tidak dengan pilihan aku kali ni? Macam biasa lah, korang boleh komen je dekat bawah. Okay, so itu saja segmen untuk video kali ni. So aku harap semua boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum, peace.